Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera diucapkan kepada anda yang sedang menonton Wanita Hari Ini, siaran 10 Mac 2021 hari Rabu. Anda bersama saya Hawa dan juga Fiza. Dan sepanjang 1 jam ini Hawa, insyaAllah kami akan memberi anda pengisian yang saya kira insyaAllah telah pun direncanakan sebaik mungkin oleh penerbit kami. Dan hari ini sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda penonton tentang satu lagi topik yang saya kira bukanlah isu yang baharu, tetapi isu yang dah beberapa kali kita bawakan, namun masih lagi menjadi isu yang hangat dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan wanita. Tapi sebelum tu Hawa, sebelum kita kongsikan apa topik pada hari ini, suka untuk kami di Wanita Hari Ini ingatkan kepada anda, walau di mana pun anda berada, pastinya ramai dalam kalangan anda sudah pun mula ke pejabat untuk bekerja. Pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat di dada akhbar berita harian, menunjukkan jangkitan baru COVID-19 menurun hari keempat berturut-turut, iaitu pada semalam 1,280 kes. Dengan kes sembuh sebanyak 2,345 kes. Dan Hawa, suka juga untuk kita ingatkan diri kita sebenarnya kan, walaupun kalau kita lihat dari segi kes jumlah yang positif ini saban hari semakin menurun jumlahnya, namun itu bukanlah sebenarnya ruang untuk kita merasa selesa. Hakikatnya kita harus sentiasa lagi menjaga diri kita, menjaga insan-insan di sekeliling kita dengan mengamalkan setiap garis panduan yang telah pun ditetapkan, khususnya masih terus kekalkan penjarakan fizikal dan pengamalan pemakaian pelitup muka setiap masa. Itu paling penting. Itu yang pastinya. Baiklah. Dan ini juga berita baik sebenarnya, yang mana kawasan PKPP di seluruh Pulau Langkawi, Kedah, dan bermula hari ini 10 Mac 2021, yang mana kelas semalam ada juga dapat disaksikan tentang gelembung pelancongan. Yang mana dari negeri PKPP dibolehkan untuk ke negeri yang PKPP juga, yang mana tetapi dengan syarat harus berdaftar di bawah MOTAG. Maksudnya tidak boleh pergi sendiri melalui kenderaan peribadi, tetapi boleh melalui agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTAG. Dan dapat kita lihat kelonggaran sedikit demi sedikit diberikan oleh kerajaan, tetapi yang paling penting sebenarnya untuk kawalan kendiri. Patuh pada SOP yang ditetapkan. Semoga sama-sama angka COVID-19, angka positif COVID-19 dapat mencapai angka kosong sampai bila-bila. Betul, dan acara langsung juga dibolehkan bagi industri kreatif di kawasan PKPP dan juga PKPB, tetapi mengikut garis panduan yang telah pun ditetapkan. Itu tentang COVID-19, yang mana saya kira saban hari kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton untuk terus kekal menjaga diri sendiri dan juga insan-insan di sekeliling kita. Tetapi ada juga sesuatu yang terus nak dikongsikan. Tip inspirasi yang dibawakan oleh jenama Grow Happy Nestle Lacto Grow. Tip ke-51, main chop tapak tangan. Aktiviti ringkas ini dibawakan khas oleh Nestle Lacto Grow agar keluarga dan si manja lebih ceria dan dapat meluangkan masa bersama-sama. Tip inspirasi Grow Happy ke-51, main chop tapak tangan. Jom main chop-chop dengan si manja, gunakan watercolour atau cat yang senang dibersihkan dan selamat. Macam mama papa pun bergembiralah dengan aktiviti macam ni. Chop di kertas yang ingin dihias untuk dijadikan memori indah keluarga. Nestle Lacto Grow dengan prebiotik L-Reuteri untuk bantu sistem penghadaman perut si manja agar dia ceria dan sentiasa aktif. Letak dalam frame, letak dalam bingkai, jadikan hiasan di rumah. Tapi dengan kanak-kanak memang sangat-sangat seronok dan juga menarik. Tapi Hawa, sebelum nak terus kita kongsikan kepada penonton kita tentang topik apa agaknya yang bakal kami bawakan hari ini bersama dengan anda, kami nak bawa anda semua untuk sama-sama kita mendengar lagu yang cukup indah, yang mana Hawa baru 1 hari disiarkan di YouTube mendapat capaian sebanyak 314,000 cukup tontonan. Tinggi dalam masa 1 hari saja. 1 hari saja. Ayuh kita dengarkan Adakah Ini Mimpi dari Rizwan. Silakan.
pada mulanya ku sangka dirimu yang terbaik untuk diriku. Awalnya aku berharap padamu selamanya ada di sampingku. Mungkinkah itu semua hanya mimpiku? Manisnya kenangan saat bersamamu, kini terpaksa melepaskanmu. Biar ku mencoba sedaya upaya menerima segala kenyataannya. Biarkan kau pergi demi bahagia. Indahnya bintang berkelipan, hati tersiksa menahan luka. Walaupun kini ku disakitkan, ku tetap berdoa engkau bahagia bersama dirinya. Oh, insan yang kau cinta. Indahnya bintang berkelipan, hati tersiksa menahan luka. Walaupun kini ku disakitkan, ku tetap berdoa engkau bahagia bersama dirinya. Oh, insan yang kau cinta. Insan yang kau cinta. Wah. Adakah ini mimpi, Riza? Bukan Hawa, kita di wanita hari ini. Di sekarang wanita hari ini, Okey. reality. Baiklah, Rizwan pun bersama kita di talian ketiga ini. Hello, Assalamualaikum Rizwan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizwan, bila saya tengok komen di YouTube kan, ada yang komen sampai menangis lah dengan lagu ni. Apa cerita sebenarnya? Adakah ini mimpi ni? Hawa pun hampir tadi kan? Jangan bocor rahsia. Silakan Rizwan. Cerita dia sebenarnya ini sambungan dari Cinta Pandangan Pertama. Dulu single pertama saya yang bertajuk Cinta Pandangan Pertama. So, ini sambungan untuk Cinta Pandangan Pertama itulah yang tajuk dia Adakah Ini Mimpi. Okey. Sebenarnya saya buat lagu ni dari untuk menceritakan kisah saya sendiri. Oh, memang kisah benar ni. Kisah sendiri. Okey, tapi Rizwan, kalau kita lihat kan single pertama Cinta Pandang Pertama berjaya mendapat tontonan hampir 5 juta di YouTube, betul kan? Betul. Dan kalau kita lihat pula untuk lagu Adakah Ini Mimpi baru semalam saja dikeluarkan di YouTube dan pun mendapat capaian sebanyak 314,000 tontonan. Tahniah diucapkan, bukan mudah ya. Apa Terima kasih. sebenarnya formula yang digunakan oleh Rizwan ni? Sebab memang tiap-tiap kali keluar single memang terus banyak orang yang suka dan menonton klip video tersebut. Sebenarnya saya dari cover lagu dulu. Pada 2018 saya dari cover lagu. Lepas tu
saya cuba buat lagu sendiri yang saya keluarkan demo. Lagipun lagu ni dah setahun lebih dah. Dah 2 tahun. 2018 saya dah keluarkan demo dia. Lepas tu baru tahun ni dapat keluarkan official. So maybe orang tertunggu-tunggu kot bila official. So alhamdulillah dapat sambutan yang macam ni. Okey. Cuk Rizwan, sebab tadi Rizwan cakap tentang kisah sebenar kan. Kisah diri sendiri kan. Cerita sikit kat Wanita Hari ni, apa kisah cinta ni sebenarnya? Ramai nak dengar ni. Okey. Malu pula nak cerita. Tak apalah, ceritalah. Okey, sebenarnya saya pernah berkawan dengan dia pada 2018. Lepas tu saya buat lagu Cinta Pandang Pertama dekat dia. Lepas tu pada bulan 11 2018 dia cakap kat saya dia nak kahwin dengan kawan baik dia sendiri. Allahuakbar. Lepas tu saya buat lagu Adakah Ini Mimpi. Okey. Itu yang klip video tu Hawa mula-mula je. So dalam satu kisah ada 2 lagu. Okey. Hawa tu yang mula-mula dalam klip video tu kita break up. Ya, itulah saya ingat drama apa yang tengah tengok tadi tu. Okey, kalau kita lihat ke Rizwan, single pertama, sambungannya ke single kedua, single ketiga ni mungkin lebih membahagiakan. Apa perancangan seterusnya? Single ketiga insya-Allah dalam perancangan juga. Untuk sambungan dia boleh bagi tahu tajuk ke tak payah lagi? Tak payah lagi bagi tahu tajuk. Ikut. Mana tahu nak bagi eksklusif kat Wanita Hari ni, silakan, dipersilakan. So dia punya lagu ketiga mungkin happy pula lah sebab kan last dekat MV tu ada orang tepuk bahu kan. So mungkin ending dia dah happy jumpa yang lah, baru. Untuk yang ketiga dah jumpa yang baru. Move on. Rahsia Move tak on. boleh bagi tahu rahsia. Okey. Rizwan, kalau melalui pembacaan memang ramai tahu bahawa Rizwan ni memang suka seimbangkan antara kerjaya tukang masak dan juga nyanyian kan. Tapi mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton dan juga peminat-peminat Rizwan, selain daripada mendengar lagu, nak tengoklah sisi lain Rizwan ni. Bagaimana cara untuk mereka terus mengikuti perkembangan anda? Di Instagram, di Facebook. Betul. Dekat Instagram, nama Instagram saya Rizwan, REEDZWANN. Tapi macam Facebook saya tak ada. Kalau YouTube saya ada. Okey. Dekat YouTube. Dekat YouTube sama juga nama REEDZWANN. So kepada siapa yang cover lagu Cinta Pandang Pertama ke Adakah Ini Mimpi, boleh post dekat YouTube and Instagram, boleh tag saya. Okey, alhamdulillah. Nanti Hawa buat cover, jangan lupa tag Rizwan Oh wow. Okey, terima kasih banyak-banyak Rizwan kerana menghiburkan ataupun janganlah penonton menangis pula ya. Penonton wanita pada InsyaAllah. Selamat maju jaya, kita ucapkan semoga untuk single terbaru ini akan dapat melebihi lagi daripada tontonan pertama sebanyak 5 juta. Mungkin kali ini 10 juta, siapa tahu rezekinya. InsyaAllah kami doakan untuk Rizwan. Selamat menjaga diri dan juga keluarga. Bye. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Baiklah, kalau kita tengok music video tu sebenarnya, boleh ke kita kaitkan dengan topik hari ni? Boleh. Itu yang nak cakap tu, jangan menangis kerana masih lagi ada peluang untuk anda mencari jodoh. Dan kalau kita cakap tentang topik yang bakal kita bawakan hari ini, di mana hari ini kita nak kongsikan kepada anda penonton tentang topik trend kahwin lewat. Kalau kita lihatkan Hawa, perubahan zaman dan juga masa juga mungkin memperlihatkan ramai dalam kalangan wanita hari ini meletakkan perkahwinan ataupun jodoh itu sebagai mungkin bukan lagi kepentingan nombor 1, tetapi di angka ke-5 ataupun ke-6 dalam kehidupan masing-masing, bergantung kepada diri sendiri. Bukan lagi keutamaan ya? Mungkin bagi sesetengah orang. Dan namun kalau kita cakap tentang isu ini, ia seringkali juga dikaitkan dengan wanita. Kalau kita cakap tentang wanita yang berkahwin lewat ni, kadang-kadang ada juga persepsi-persepsi masyarakat terhadap mereka, anak dara tua dan sebagainya. Gelaran-gelaran yang diberikan tu. Ya, sedangkan golongan lelaki juga ada dalam kalangan mereka ini yang memilih untuk kahwin lewat. Kenapa stigma ini kepada wanita sahaja kan? Sebab sebenarnya topik ini agak sensitif bagi sesetengah pihak kerana ada yang tidak menjadikan perkahwinan ini sebagai keutamaan. Ada pula yang memang sangat-sangat bersedia untuk berkahwin tetapi belum jumpa yang sesuai. Dan mungkin ini akan apabila ada tekanan-tekanan dari orang sekeliling akan membuatkan mereka rasa tertekan. Betul. Kalau macam Hawa aim untuk kahwin dalam umur masa kita kan menjadi seorang wanita ni mesti kita ada aim dalam kehidupan kita. Kalau Hawa ketika tu umur berapa? Kalau masa saya lah kan. Okay. Masa belajar. Masa saya belajar pun selalu saya bayangkanlah pada usia 30 sebab
saya pun baru habis belajar kan pada usia tahun ni 26. Saya fikir okey nak fokus balik ke kerjaya, tapi kita tak tahulah jodohnya macam mana kan. Betul-betul. Kita nak berbalik pula kepada soal jodoh itu. Ini yang banyak nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Kalau anda bersetuju dengan apa yang kami katakan ataupun anda mungkin ada pendapat-pendapat dan juga komen anda tersendiri, kami akan bincangkan topik ini bersama dengan 3 tetamu dalam talian sebentar lagi. Tapi seperti biasa, anda boleh kongsikan terus komen-komen anda di laman sesawang yang tertera di WHI TV3. Kita berehat dulu, Hawa. Trend kahwin lewat kembali selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini. Dalam masyarakat tradisional, perkahwinan dilihat sebagai elemen yang penting dalam sosialisasi masyarakat melalui pembentukan hubungan antara dua keluarga selain mengukuhkan tali persaudaraan. Tetapi kahwin di lewat usia kini seakan menjadi trend. Soal kahwin lambat bukan sahaja melibatkan kaum wanita, malahan kaum lelaki juga sensitif apabila orang sekeliling mempersoalkan isu kahwin lambat. Dalam masyarakat kita, individu yang lambat berkahwin akan digelar sebagai anak dara tua atau anak dara lanjut usia serta bujang telajak. Jabatan Perangkaan Malaysia mendedahkan bilangan penduduk lelaki di negara ini lebih ramai berbanding wanita pada tahun lalu, iaitu 16.8 juta penduduk lelaki dan 15.9 juta wanita. Sementara itu, bilangan perkahwinan juga mencatatkan penurunan pada tahun 2019 kepada 203,821 daripada 206,352 pada 2018. Manakala berdasarkan laporan bancian penduduk pada 2010 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, terdapat lebih 5.56 juta lelaki dan wanita berusia 30 tahun ke atas masih belum berkahwin di seluruh negara. Kajian peratusan dan bilangan individu bujang pula merekodkan Selangor mempunyai jumlah tertinggi wanita bujang iaitu sebanyak 1,014,327 dan seramai 148,803 lelaki berusia 30 tahun yang masih belum berkahwin. Itu dia trend kahwin lewat itu yang akan kami terus bawakan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini. Dan kalau kita telah pun dengar dan saksikan report yang telah pun disediakan oleh rakan kita Liza tadi tu, memang kalau kita dengar angka dan juga jumlahnya menakutkan juga lebih 1 juta wanita di Selangor tak kahwin lagi. Jadi macam mana sebenarnya kita nak kongsikan tentang topik ini, yang mana adakah ia memang trend ataupun sebenarnya ada kepentingan ataupun keperluan lain yang harus didahului oleh individu-individu tersebut. Jadi hari ini kita nak kongsikan topik ini bersama dengan 3 orang tetamu di dalam talian. Kita bersama dengan Dr. Suzana Muhammad Husni selaku pencarakanan bidang psikologi perkembangan daripada UKM. Hello, Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Ya, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga bersama Ci Razali. Hello, Assalamualaikum Ci. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Ci? Sihat, Alhamdulillah. Semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Amira. Hello, Assalamualaikum Amira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mira sihat Mira? Alhamdulillah, kakak dengan Hawa sihat. Sihat. Dah berbulan tak jumpa Mira kan? Itulah, dah berzaman rasanya. Okey. Kita nak mulakan topik perbincangan kita hari ini yang mungkin topik ini panas bagi sesetengah orang, tetapi sebenarnya kita juga nak mendidik masyarakat kita tentang apa yang mereka perlu tahu tentang trend kahwin lewat ini. Betul, Liza. Kalau kita lihat zaman atuk nenek dululah kahwin pada usia 12 tahun, 14 tahun itu biasa. Kemudian kalau sekarang ini kita lihat ramai yang kahwin pada usia lebih 25 tahun. Tapi sebenarnya Dr. Suzana, apa sebenarnya umur yang dikatakan lewat untuk berkahwin ni, Doktor? Okey, terima kasih di atas soalan tu. Soalan tu adalah amat menarik dan juga sebenarnya ia amat subjektif untuk dijawab. Apa yang kita boleh buat, kita bandingkan dengan zaman dahulu, kohort dahulu dengan kohort sekarang. Kemungkinan pada zaman nenek kita, mereka berkahwin pada lebih awal umur usianya, macam 3 tahun. Kalau dibandingkan dengan sekarang, keadaan adalah sangat berbeza.
Contohnya sekarang para wanita contohnya dapat melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, ya. Satu. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang utama lah, ya, kenapa kahwin lewat itu, ya, kerana ada banyak perkara yang berkaitan dengan tu, ya, dengan kerjaya dan sebagainya. Yang kedua, kita boleh lihat dari segi ekonomi pada zaman sekarang, ya, jika seseorang graduan baru habis pengajiannya dalam umur 23 tahun dan kemudian mungkin dia ingin melanjutkan pengajian dia ke peringkat yang lebih tinggi, dan juga mereka juga ingin memulakan kerjaya, ingin menstabilkan diri dari segi ekonomi, ya. Bukan mereka tak nak kahwin, ya. Saya fikir kerana kalau daripada aspek psikologi perkembangan, memang tugas ataupun krisis utama mereka yang berada dalam dewasa awal, iaitu dalam umur 20-an hingga 30-an, ya, adalah mencari seseorang, ya, untuk mendapatkan intimasi, ya, hubungan rapat dengan seseorang yang lain. Jadi itu faktor yang utamalah yang kita boleh lihat. Baiklah, daripada jawapan doktor itu tadi menjawab kepada persoalan kita bahawa tak ada spesifik umur, tapi lebih kepada subjektif, terpulang kepada komitmen ataupun keperluan seseorang individu itu. Tetapi sebelum kita nak pergi kepada Ci, saya nak tanya kepada Amira dahulu, sebab kalau kahwin lewat ni kebiasaannya memang seringkali dikaitkan dengan golongan wanita. Sebab orang kata orang wanita ni ada expiry date lah konon-kononnya. Jadi kalau kahwin lewat sikit tu dia akan dipanggil anak dara tua lah, telajak lah dan sebagainya. Tapi bagi Amira sendiri, di usia Amira sekarang ini, ada tak tekanan-tekanan sebegitu daripada orang sekeliling? Dah umur berapa ni, kenapa tak kahwin? Nanti jadi anak dara tua dan sebagainya, Amira. Sebenarnya to be honest memang ada lah kan Kak. Memang lumrahnya manusia suka bertanya. Nanti kita dah kahwin, dia tanya bila nak ada anak pula. Betul. Jadi Mira sebenarnya dulu Mira mungkin ada juga pressure. Tapi lama kelamaan Mira dah anggap itu adalah sebagai soalan-soalan lumrah yang semua orang nak tahu tentang mereka yang belum berkahwin kan. Mereka yang belum ada anak dan sebagainya. Itu hanyalah satu topik perbualan. Jadi sekarang ni di usia 28 tahun ni Mira tak ada pressure, tak ada stres. Amira menerima yang masing-masing ni rezeki, jodoh ni semua dah tertulis. Dia cuma lambat ke cepat ke, itu dalam masing-masing. Betul. Jadi tak ada hal lah. Okey, Ci tergelak-gelak tu, Ci. Ci nak sambung sesuatu ke? Silakan, Ci. Tak adalah. Assalamualaikum hai semua. Tak, cuma nak cakap pasal isu kahwin lambat ataupun cepat ni kan. Semua orang memang ada niat nak berkahwin. Saya rasa lah. Tapi bagi lelaki dan perempuan mungkin ada kebenaran bila orang cakap ada perbezaan dia. Kalau perempuan memang selalu akan kena usik lah kalau pergi family gathering. Macam saya pun kalau pergi perjumpaan keluarga ke dinner ke hari raya ke, selain daripada siapkan duit raya, siapkanlah jawapan-jawapan yang ni semua ni. Ada je anti-anti yang akan tanya lebih daripada anti-anti yang lain. Jadi kita kena, bukan nak kata dah biasa and dah akan biasakan, tapi kita pun dah buat dia faham. Maknanya kita ada pilihan dan benda yang mungkin kita cari dulu sebelum nak kahwin. Macam Cici nak tengok dunia dulu. Kalau boleh jumpa pasangan isteri yang sanggup pusing sekali tengok, why not? Kan? Okey. Ci dah menjawab soalan seterusnya yang saya nak tanya Ci. Tapi dari kita nak tanya kepada doktor pula lah. Doktor, kalau kita lihat tadi doktor, jawapan daripada Amira dan juga Ci sendiri doktor, kenapa kan kalau kita cakap tentang kahwin lewat ni, ia seringkali dikaitkan dengan golongan wanita. Sedangkan setiap daripada kita individu ni mempunyai impian yang berbeza-beza, cita-cita dan kadang-kala komitmen yang mungkin dilihat seorang wanita bujang itu mungkin ada komitmen terhadap keluarganya, terhadap perkara-perkara yang seharusnya dijadikan prioriti dalam kehidupan mereka. Kalau boleh doktor kongsikan. Okey, soalannya macam mana ya? Kenapa seringkali dikaitkan dengan golongan wanita ni bila kita cakap tentang kahwin lambat ini, doktor, berbanding dengan lelaki kan?
Ya, okey. So, kalau kita lihat daripada aspek wanita dalam masyarakat secara psikologi perkembangannya pun wanita ini dia mungkin orang risau masyarakat sangat risau. Oh, belum kahwin lagi, dah umur 30 tahun, 40 tahun ni macam mana Salah satu perkara yang menjadi kerisauannya adalah kerana wanita ini apabila mereka lebih makin tua, makin meningkat umur, maka secara biologinya juga dia akan maksudnya dia mungkin ada kekurangan dari segi nak mengandung daripada aspek kesihatannya lah jadi ia memberikan sedikit orang kata nak kata keburukan taklah, tapi itu memang begitulah manusia kalau daripada aspek lelaki pula dia berbeza orang tidak begitu risau jika dalam masyarakat seorang lelaki yang lebih tua, contohnya 50 tahun berkahwin dengan umur yang dalam 25 tahun, ia bukan menjadi satu masalah yang besar satu mungkin kita boleh lihat daripada aspek lelaki dalam masyarakat mereka akan lebih nampak stabil mungkin dari segi hartanya, mungkin dari segi statusnya dan juga mungkin daripada segi pemikiran kematangan fikiran lah. Jika wanita dia berbeza. Saya fikir daripada kajian lepas pula mereka memang menyatakan bahawa salah satu concern ataupun perhatian dikhususkan khas untuk wanita ni kalau berkahwin lambat ni masalahnya itu je lah kemungkinan kalau mereka berkahwin pada 40 tahun risiko untuk mengandung dan sebagainya itu daripada doktor perubatan mungkin mereka akan lebih inilah itulah dia kan kadang-kadang orang kata golongan wanita ni dia ada expiry date aspek dari segi aspek biologinya lah yang memberi kesan kepada stigma yang kurang baik terhadap wanita tentang trend kahwin lambat ni. Okey, pastinya ramai peminat Ci dan juga Amira nak dengar perkongsian mereka dan juga nak mendengar pendapat Dr. Suzana. Tapi sebelum itu, ayuh kita dengarkan pendapat rakan-rakan di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Silakan. Mereka merasakan diri mereka lebih selesa untuk hidup solo berbanding ada tanggungjawab kepada suami. Dan selain daripada itu, mereka rasa belum puas untuk enjoy bersama kawan-kawan, kehidupan sendiri sebab lepas kita dah berkahwin kita kena dekat suami, bersama dengan suami, apa pun minta izin suami. Mungkin pada suatu ketika dulu dia pernah dikecewakan, jadi tak boleh nak move on dan serit untuk bercinta lagi, takut dengan pengalaman-pengalaman yang lepas yang mengajar dia untuk lebih berhati-hati untuk mengenali seseorang. Mungkin dari segi faktor macam itulah wanita sekarang lambat berkahwin. Kebanyakan wanita sekarang lebih memilih untuk berkahwin lewat kerana mereka lebih mementingkan pendidikan dan kerjaya. Macam kita tahu sekarang lepas habis SPM selalunya orang akan target nak sambung diploma, sambung ijazah dan kadang-kadang ada juga yang sambung master ataupun terus bekerja. Jadi takkanlah habis belajar kita nak terus duduk rumah ataupun terus nak kahwin. Jadi mestilah masing-masing nak ada duit sendiri, pendapatan sendiri, nak rasa hasil peluh sendiri. Jadi mestilah kita nak cari kerja yang stabil, kerja yang berpendapatan tinggi. Barulah mereka akan fikirkan hal kahwin. Jadi bila dah kahwin, selepas berkahwin, duit pendapatan mereka bolehlah bantu suami dari segi kewangan, dari segi yang lain-lain. Itu dia macam-macam pendapat kan. Seperti yang Fiza katakan tadi juga, ramai orang ada targetnya masing-masing, ada impian masing-masing kan. Okey, tapi nak tanya dekat Amira lah. Amira, ada ke target-target pada usia tertentu untuk mendirikan rumah tangga? Pernah tak ada target? Pernah. Dulu saya target 26, 27. Tapi tahun ni 28 dan belum berkahwin. Tapi pada saya itu adalah kebiasaan kan, semua manusia dia ada target apa yang dia nak dalam hidup. Tapi personally macam saya, mungkin saya macam mana nak cakap, saya nak ada satu career yang stable, yang mudah-mudahan nanti bila saya berkahwin juga memudahkan suami saya lah kan. Jadi sebenarnya saya
memandang kahwin lambat ini bukanlah satu masalah buat saya. Maksudnya bukan satu problem yang nak buat saya stres, sedih, nangis, sebab saya percaya jodoh ni mesti ada kan. Jadi untuk mereka yang mungkin stres dan yang lain-lain tu, saya nak berpesan lah, jangan risau-risau lah kerana jodoh ni insyaAllah dia akan datang pada waktu yang bersesuaian. Betul tak doktor? Ya, sangat setuju. InsyaAllah. Berbalik kepada jawapan Amira tadi, ada juga berkaitan daripada soalan nak ditanyakan kepada Ci ni. Kalau kita cakap tentang tadi tu lah kan, kalau di usia hujung 20-an atau awal 30-an, mungkin kita tengah cari kestabilan ataupun cari kestabilan kerjaya, kewangan nak diperkukuhkan dan sebagainya. Tetapi kalau kita dah lepas usia 35 tahun, ketika tu mungkin dah stabil dari segi kewangannya, dari segi pemikiran lebih matang dan sebagainya. Tetapi apa antara faktor-faktor lain lah yang membuatkan Ci masih lagi belum bersedia ke, terfikir ke untuk mendirikan rumah tangga di usia ketika ini, Ci? Mungkin kita tengah cari kepastian. Maksudnya, taklah bagi saya sendiri, nak kirakan tengok yang lepas-lepas tanpa ditanya pun kita kongsi sikit lah kan. Ada je calon-calon yang rasa macam boleh. Tetapi saya pun target saya pada asal saya 35. Tetapi masa tu saya sendiri mengakulah lainnya matang, tetapi pemikiran tu kadang-kadang ada juga yang kebudak-budakan tu memang ada lagi. Belum cukup matang lagi. Ada lagi benda yang belum puas lagi kan. Kerjaya, nak travel, nak pergi sini sana dengan muziknya. Jadi bagi saya sendirilah. Kalau nak cakap pasal soal perkahwinan tu satu langkah yang besar. Kalau boleh, kita cuma nak satu je lah. Kahwin satu je kan. Dan kalau boleh yang tu kita nak, kalau nak 100% pasti pun tak boleh. Tak adalah fun dia pula nak kahwin. Kadang-kadang kita ada give and take. Kita kena kerjasama. Ada perangai dia yang kita tak suka, mungkin kita kena accept. Kita pun macam lah perfect sangat. Ada perangai kita yang dia kena accept juga. Jadi mungkin sebelum ni terlalu teliti kat bahagian tu. Sekarang ni mungkin kita relax sikit. Just, Ci, yeah. maafkan saya kerana mencelah. Ci, ada tak faktor putus cinta, kekecewaan dahulu itu yang membuatkan Ci rasa agak sukar juga sebenarnya untuk buat satu komitmen ini untuk memilih pasangan mana yang nak dijadikan suri hati untuk sepanjang hayat Ci? Tak juga. Kalau nak kata putus cinta tu masa waktu kejadian mungkin adalah kan 3-4 bulan, 5-6 bulan. Tapi nak dijadikan alasan untuk macam okey, ciri-ciri macam ni saya nak elakkan. Oh, tak elok ciri-ciri macam ni, jangan elakkan. Tak, itu saya tak amalkan. Sebab saya yakin setiap orang ada cara dia sendiri. Mungkin cara dia tak kena dengan cara kita je. Jadi kalau nak kata faktor putus semangat ke, putus cinta ke, ada sekejap tapi dia akan lalu. Benda tu normal lah. Bukan faktor utama lah ya, Cik? Bukan faktor utama. Faktor utama mungkin dia punya sense of humour kot. Sorry. Okey, baik. Tadi Ci pun bila sebut mencari kepastian tu macam lirik lagu pula. Okey, baik Dr. Suzana. Kalau kita lihat antara stigma-stigma yang kurang baik terhadap wanita-wanita yang belum lagi berkahwin, apa antara kesan-kesan kepada emosi dan tingkah laku mereka? Apabila sering ditanya bila nak kahwin. Okey, itu satu soalan yang baiklah. Saya fikir sekarang ni keadaan makin ramai wanita yang belum berkahwin lagi. Dan saya fikir dan saya setujulah dengan apa yang dikongsikan tadi. Sebenarnya jodoh ini adalah sesuatu yang kita sendiri pun tidak tahu. Seperti juga kematian, kita pun tak tahu bila dia datang. Jadi apa yang penting adalah perlu berusaha ke arah itu. Jadi apa yang paling penting lah untuk setiap daripada mereka yang masih bujang dan masih mencari the right person, orang yang sesuai untuk menjadikan pasangan, mereka perlu menjaga tentang apa yang perlu tahfiz lah. Kerana masyarakat mereka akan sentiasa bertanyakan dan ini akan memberikan tekanan dan setiap orang dia berbeza. Kita semua ni unik. Ada setengah orang bila tanya kita boleh gelak-gelak, boleh buat lawak kan. Tapi ada setengah orang bila tanya, oh sensitifnya soalan tu, tak patut ditanya. So begitu. Jadi saya fikir masing-masing mempunyai cara yang
berbeza-beza lah ya bereaksi terhadap itu. Tetapi tanggungjawab kita sebagai ahli keluarga, mungkin sebagai seorang kakak, seorang abang, kawan ya, masyarakat, ahli keluarga yang lain ya, kadang-kadang bila kita pergi majlis tu kita tanya, oh bila nak kahwin, bila awak pula. Mungkin mereka nak memulakan orang kata conversation atau perbualan dengan kita, tetapi pada waktu yang sama sebenarnya dia memberikan tekanan ya kepada yang bujang tu lah ya. Jadi kita sebagai masyarakat pun kena ambil tahu, ambil kira perasaan orang di sekeliling kita juga kan, bukan berdasarkan pandangan kita sendiri saja. Okey, di penghujung perbincangan kita ini kita nak tanyakan juga kepada Amira sendirilah sebagai seorang wanita berusia 28 tahun, apabila ditekan tentang keadaan-keadaan sebegini, usia kahwin lewat dan sebagainya, bagaimana sebenarnya Amira menangani masalah ini dalam menyeimbangkan kerjaya dan juga kehidupan harian Amira sendiri? Sebab tu bila di awalnya saya macam pressure, saya cakap balik dengan diri saya, kenapa soalan-soalan yang hanyalah soalan kan, kenapa saya nak kena ambil benda tu sebagai satu tekanan. Jadi setiap kali saya ubah saya punya mindset apabila soalan itu ditanya, itu adalah sekadar soalan yang orang nak berborak kan. Jadi bila saya ubah, saya mula rasa yang saya okey dengan soalan-soalan itu. Akhirnya saya akan jawab, saya minta doa, mudah-mudahan jodoh saya dimudahkan, sebab saya secara peribadinya saya okey untuk berkahwin di usia sekarang lah. Saya rasa macam insya-Allah lah kan. Tapi selebihnya saya serahkan pada yang Maha mengetahui lah. Jadi itu sebab saya cakap kalau kita rasa stress, pressure dengan soalan-soalan tu, kita ubah balik mindset kita. Sebab kita tak boleh tutup mulut orang dari bertanya dan rasa ingin tahu kan. Jadi kita ubahlah balik apa yang kita fikir dan kita rasa supaya kita tak stres di kemudian hari. Yang paling penting kita sendiri punya persepsi pun kena sentiasa positif. Bagi Ci pula, kongsikan kepada penonton wanita hari ini, bukan bermakna bila seseorang itu belum lagi berkahwin, seseorang itu bermasalah, tetapi harus kita lihat trend ataupun kahwin lewat ini dari sudut yang lebih positif. Silakan Ci. Ya, betul. Kita kena tengok daripada sudut yang lebih positif sebab kita pun tak tahu apa sebenarnya yang sedang individu tu lalui. Mungkin dia tengah happy, mungkin dia bahagia dengan hidup dia, tak ada orang yang kongkong, dia boleh buat apa sahaja. Tapi akan ada masanya yang dia akan berfikir juga. Kadang-kadang bila dia nak kongsikan berita-berita baik ke apa ke, ya, dia akan nak fikir nak kahwin. Tapi bagi saya lah kan, kalau kita nak tanya orang tu bila dia nak kahwin ke, ada banyak cara. Mungkin dia nak mulakan conversation, mungkin dia nak mulakan satu perbualan. Tapi bagi saya sendiri, saya akan selalu berseluruh dan bersahaja je. Kalau ada aunty tanya, Ci, bila nak kahwin? Loh, aunty bila nak kahwin lagi? Faham tak? Saya akan ubahkan jadi kepada benda tu yang humorous, and then kita boleh cakap nak buat macam mana, aku tak ada jodoh, tak boleh buat lah, nampak macam okey tetapi ada benda. So kita tak tahu apa yang orang tu lalui and apa orang cakap mindset dan niat seseorang individu tu. Macam Ci selalu cakap, sangka baik je lah. Kalau kahwin lambat mungkin ada orang tu pun tengah prepkan diri dia. Macam lelaki pun kena ubah mindset dah zaman sekarang. Macam wanita berpendidikan dan berkerjaya ni adalah benda yang normal. So we have to accept that and then tengok siapa yang paling sesuai dengan kita. Yang satu hari, you'll just come and you just show people yang banyak-banyak tanya ni. Baiklah, insyaAllah. Bini kat sana tu bini duk ambil pulut mangga tu diam lah tu. Macam tu lah. Mungkin tengah, betul lah tu, tengah mempersiapkan diri untuk menjadi jodoh terbaik buat Ci Razali, insyaAllah. Amira juga insyaAllah. Dan kalau kita lihat, kita telah pun sampai di penghujung perbincangan kita ini tadi, dan setiap daripada ulasan daripada tetamu-tetamu kita di dalam talian ini memangnya memberi satu jawapan yang membawa bahawa kalau cakap tentang kahwin ini, dia memang terlalu subjektif. Seperti yang dikatakan oleh doktor tadi awal tadi kan. Sebab kita boleh merancang, kita boleh mencari, kita boleh buat segala-gala persiapan. Namun hakikatnya di penghujungnya, kita harus kembali kepada fitrah yang mana kita merancang. Tetapi Allah itu sebaik-baik perancang. Yang mana akan direncanakan pada setiap kejadian itu dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita di dalam talian Hawa. Terima kasih kepada Dr. Suzana, Ci dan juga Amira. Harapnya dapat kita berjumpa lagi.
Jaga diri semua ya. Nanti kalau dah jumpa jodoh, jangan lupa hantar kat jemputan kepada kami ya, Cik dan Amira. Hantar kat WhatsApp pun tak apa. Okey, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, kami di Wanita hari ini ingin berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Dia debaran AJL yang bakal berlangsung pada hari Ahad nanti, Hawa. Bukan saja para peserta, tetapi kita juga berdebar untuk menantikan siapakah yang bakal berjaya juara nanti. Pasti ramai yang tak sabar untuk menontonnya. Dan bersama kita pada hari ini antara finalis AJL iaitu Amir Masdi di talian. Halo, Assalamualaikum Amir. Waalaikumsalam, apa khabar? Hai. Baik, Alhamdulillah. Amir, tahniah ya kerana merupakan antara finalis AJL sebelum tu. Terima kasih, thank you. Okey, mungkin Amir boleh kongsikanlah juga. Adakah sebenarnya kan bila cakap tentang Amir diletakkan sebaris dengan penyanyi-penyanyi ataupun mereka yang bakal mara ke peringkat akhir nanti, pernah terfikir tak bahawa lagu ini, Kau Sakiti ini, boleh sampai ke peringkat AJL final ini? To be honest, saya sampai hari ini saya tak boleh nak brain lagi. Saya tak percaya yang lagu Kau Sakiti dan juga saya sendiri sebagai penyanyi dapat masuk ke pentas final Anugerah Juara Lagu. And benda ni saya tak expect langsung, especially tahun ni. So it's quite surprising for me and my family as well. Okey, ini merupakan kali pertama Amir bertanding di pentas AJL. Apa antara persediaan yang Amir lakukan sebelum ke pentas AJL nanti? Persediaan dan perubahan rutin harian saya yang saya buat adalah saya jaga makan untuk jaga stamina, and saya juga exercise, jogging untuk naikkan lagi stamina saya dan juga fitness saya. So saya tak cepat penat atas stage tu, hopefully. And practice dekat rumah dengan -1 and new arrangements. Dan saya juga ada pergi vocal class dengan Cikgu Syafiq. Okey. Amir, itu dari segi persediaan lain kan, tapi dari segi persediaan kesihatan itu juga amat penting ya. Maklumlah dah sibuk berlatih hari-hari, pasti faktor kesihatan juga harus dititik beratkan. Jadi macam mana Amir memastikan kesihatan tu terus terjaga sampailah ke pentas AJL akhir pada hari Ahad nanti? Kalau daripada kesihatan pula, saya try untuk ubah cara tidur saya. Kalau sebelum-sebelum ni selalu tidur like pukul 2-3 pagi, and kadang-kadang pukul 5 pagi, kadang-kadang lepas subuh, and kadang-kadang juga tak cukup tidur 2-3 jam tidur. But this time untuk AJL kali ni saya cuba untuk tidur secukupnya, dan tidur pada waktu yang betul lah, like before 12 dah lelap dah tidur dah. Okey, jangan tidur lambat sangat ya Amir, jaga kesihatan tu. Okey, biasanya kalau tidur lambat nanti suara tak ada. Itulah. Sikit dekat tekak ni bila tak cukup tidur kan. Okey, minum air secukupnya, jaga diri. Baik Amir, biasanya di pentas AJL penyanyi-penyanyi akan membuat gimmick ataupun keunikan di pentas AJL. Kalau Amir sendiri ada ke, boleh kongsikan tak dengan kami apa antara gimmick-gimmick yang akan dilakukan? Sikit je. Sorry, tak dengar, sorry. Mungkin Amir ada kelainan yang ingin Amir bawakan di pentas akhir nanti? Kelainan tu memang akan ada sebab saya takkan buat sama macam macam sebelum ni. Sebelum ni saya takkan buat yang sama. Mungkin ada lain sikit daripada segi cara saya nyanyi ataupun visual tu sendiri akan ada something yang different daripada yang selalunya saya buat. So dalam masa 4 hari ni akan nampaklah dia, saya rasa insyaAllah dapat lancarkan apa yang saya plan. Amir, lagu Kau Sakiti ini komposernya adalah Faizal Tahir, Mike Chan, Ezra Kong, Romeo dan juga Maggie. Begitu juga dengan penulis liriknya iaitu Faizal Tahir, Mike Chan, Ezra Kong, Romeo dan juga Maggie. Jadi nak tahulah dah buat persediaan, dah jaga kesihatan dan sebagainya. Agak-agaknya di pentas akhir nanti siapa pencabar ataupun pesaing terdekat Amir Masdi sendiri? Sebenarnya to be honest, saya takut nak tengok ataupun saya takut nak fikir siapa saya punya pencabar, siapa saya punya challenger ataupun contestant yang paling
saya nak cuba lawan pun saya takut benda tu ganggu mental saya. Saya just fokus untuk diri sendiri sebab saya rasa pencabar tu adalah saya sendiri. Saya kena fight dengan diri saya sendiri yang selalu nervous. Saya tak boleh terlampau risau. So benda tu saya kena kawal. So supaya saya tak ada buat mistake atas stage nanti. Okey, baiklah, sekali lagi tahniah diucapkan kepada Amir. Bukan mudah ni untuk menjadi finalis di AJL. Semoga maju jaya dan tak sabar kami nak saksikan Amir pada 14 Mac nanti. Baiklah, terima kasih Amir atas perkongsian. Thank you for having me. Assalamualaikum. Okey, baiklah Hawa, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Bertemu kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang menonton kami dari awal siaran sampailah sekarang. Harapnya segala perkongsian dapat memberikan manfaat kepada anda semua dan persembahan di awal tadi pun dapat menghiburkan anda pada hari ini. InsyaAllah. Dan kami harapkan sedikit sebanyak apa yang telah pun kita kongsikan tadi, Hawa dapat memberi orang kata pengajaran yang berguna lah untuk kita dan terutama sekali dapat membuka mata dan juga minda kita untuk kita lihat topik yang kita bincangkan ini dari sudut dan juga sisi yang berbeza. Kalau sebelum ni kita mungkin ada stigma-stigma tertentu terhadap mereka yang kahwin lewat ini, namun hari ini kita harus faham bahawa setiap daripada kita itu mempunyai tanggungjawab dan juga keperluan yang berbeza-beza. Tapi kan kita pusing kok mana pun berbalik kepada percaturan ataupun apa saja perancangan yang telah pun ditetapkan oleh Yang Maha Esa, insya-Allah. Betul. Ajal, maut dan juga jodoh semua di tangan Allah. Betul tu. Awak bila? Kita nantikan. Okey. Baiklah, kita nak kembali lagi bersama dengan anda esok. Yang mana esok insya-Allah kami juga akan bawakan anda kepada anda tentang satu lagi topik berkaitan dengan jenayah syariah. Untuk mengetahui apa antara jenayah syariah ini, terus setia bersama kami di WHI esok 12 tengah hari. Baiklah, sampai di sini saja mewakili rakan-rakan penerbit di Wanita Hari Ini, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda. Paling penting sekali, pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri anda walau di mana anda berada. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata